Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada rakan-rakan, kepada Nazif Farid. Baik, sebelum tu suara saya jelas ya? Suara saya boleh didengar dengan baik ya? InsyaAllah. Okay, baik, pada hari ini, pada tengah hari ini insyaAllah kita sudah berada pada siri yang terakhir, bahagian yang kelima daripada kita punya 30 siri 30 minit kita bersama Nabi SAW. Itulah kita bersama-sama membedah kitab Ar-Rahiqul Maktum. Itulah satu kitab yang sangat penting, yang saya kira perlu ada di setiap rumah. Itulah kitab yang menceritakan berkenaan perjalanan Nabi SAW. Baik, sebelum kita mulakan sesi kita, kita buka terlebih dahulu sesi pada tengah hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Saya ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk, kepada yang baru bersama dengan kita pada tengah hari ini. Moga-moga perjalanan kita pada tengah hari ini lancar insya-Allah. Jadi saya sebenarnya agak tak tahulah apa perasaan yang kalian semua rasa. Tapi satu sisi saya rasa sebenarnya tak seronok, saya rasa tak puas sebenarnya. Sebab masa yang diberikan sangat pendek, 30 minit. Dan banyak perkara sebenarnya yang saya rasa saya perlu cerita tapi tak dapat nak cerita, disebabkan kesentuhan masa kita. Sebab nak cerita tentang kitab yang tebal, kitab dia tebal, kitab Ar-Rahiqul Maktum, saya boleh katakan bit tebal. Dan sebenarnya terbitan mana-mana pun tiada masalah. Cumanya bagi setiap terbitan tu ada dia punya keistimewaan. Di mana saya kira antara keistimewaan PTS adalah ada bahagian-bahagian yang mana dia memudahkan untuk orang awam. Sebagai contoh, kalau macam saya tengok terbitan daripada guru saya, memang tulis ayat Quran dalam bahasa Arab, tetapi terbitan PTS ni dia tulis dalam bahasa Melayu supaya memudahkan kita dapat fokus kepada nak dapatkan pengajarannya. Begitu. Kitab apapun yang kita ada, contoh macam terbitan mana-mana pun, saya kira itu bukanlah satu persoalan besar. Sebab kalau kita ada terbitan mana-mana pun tapi kita tidak baca dan kita tidak maknakan, maka saya kira itu satu kerugian besar pada kita. Baik, pada tengah hari ini insya-Allah kita akan menyambung pada bahagian yang kelima. Itulah saya boleh katakan bahagian Madinah mula start being offensive. Kan Nabi SAW dan juga para sahabat mula start being offensive. Dan apakah kita sebut sebagai, apakah dia punya trigger, apa yang menyebabkan Madinah, iaitu Nabi SAW dan para sahabat being offensive. Iaitulah dia punya starting pointnya adalah pada cerita Hudaibiyah. Kan, pada cerita Hudaibiyah yang mana Allah SWT menyebutkan berkenaan apa yang berlaku dalam perjalanan cerita Hudaibiyah dalam suratul Fath ayat pertama dan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itulah pada ayat pertama Allah SWT menyebut tentang Allah SWT telah memberikan melalui peristiwa Hudaibiyah ini kepada umat Islam satu kemenangan yang besar. Kan, kemenangan besar. Saya kira kalau sebelum kita pergi sedikitlah kan cerita tentang Hudaibiyah, saya kira kalau kita berada dekat tempat para sahabat masa cerita Hudaibiyah tu, saya tak tahu apa respon kita agak-agak. Sebab nak bagi gambaran, nak bagi tahunya adalah sehingga kan beberapa sahabat besar mereka sendiri tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Sehingga kan antara yang tidak bersetuju adalah sahabat besar, iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Dan nak cerita juga apa yang berlaku masa Hudaibiyah, even Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai tahap dia diam je. Dia tak boleh nak respon apa. Dia sendiri terkejut dengan apa decision yang Nabi ambil. Yang mana kita sendiri maklum, Nabi SAW bila make some decisions, kan, bila Nabi buat keputusan, Nabi kebiasaannya tidak akan melakukannya mengikut hawa nafsu Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Melainkan apa yang dilakukan Nabi SAW adalah sesuatu yang berpandukan wahyu. Jadi saya nak kita berbalik kepada ayat pertama daripada suratul Fatah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan Allah telah memberikan kepada umat Islam kemenangan yang nyata. Sedangkan kalau kita kata para sahabat, mana nyata je, nampak macam kekalahan je. Tapi Allah menjelaskan apa definisi kemenangan yang seharusnya kita semua ada dalam fikiran kita, iaitu liyawfirakallahu ma taqaddama min dhanbik. Kemenangan itu adalah bukan kita berjaya mendapat tempat pertama ataupun kita naik podium ke apa dan seumpamanya, tidak. Tapi Allah SWT define kemenangan itu adalah bila mana dosa-dosa kamu pada masa lampau dan dosa-dosa kamu pada masa depan diampunkan. Dan kamu bukan sekadar mendapat pengampunan, tapi kamu menyebabkan orang lain mendapat pengampunan. Gitu. Dan itulah itu definisi kemenangan yang saya kira. Saya tidak kata ya. Tidaklah saya katakan bahawasanya okey, lepas ni tak payahlah buat apa-apa dapat nombor 1. Alah biarlah. No, bukan begitu. Sebab kalau kita tak ada mindset begitu, kita tidak akan buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Tetapi kita perlu juga ada satu mindset supaya bila mana kita tidak capai sesuatu pencapaian, kita tidak kecewa. Kan? Kita tidak kecewa, kita jadi down yang bersangatan, tidak. Tapi supaya kita ni menjadi seseorang yang berjiwa besar sebagaimana Nabi SAW. Apakah yang membentuk karakter Nabi? Melainkan Al-Quran. Al-Quran telah membentuk karakter Nabi, Al-Quran telah membentuk fikiran Nabi. Maka seperti itulah kita juga perlu mengambil pedoman daripada Al-Quran untuk membentuk fikrah kita dan juga untuk membentuk karakter kita. Okey, baik, kita pergi sedikit kepada cerita Hudaibiyah. So cerita Hudaibiyah ni cerita ganda sebenarnya ni. So cerita Hudaibiyah, ceritanya adalah Nabi SAW mendapatkan mimpi. Satu hari Nabi dapat mimpi. Cuma bezalah mimpi kita dengan mimpi Nabi. Mimpi kita ni kadang-kadang mimpi yang jelah mainan syaitan, dan kadang-kadang pelik-pelik yang banyaknya sekadar mainan tidur sahaja. Tapi mimpi Nabi SAW ada merupakan wahyu. Yang mana bila Nabi SAW mendapatkan mimpi, iaitulah mimpinya apa? Mimpinya adalah Nabi SAW dapat mimpi baginda dan para sahabat melaksanakan umrah. Kan? Melaksanakan umrah. Maka Nabi pun cerita kepada para sahabat. Para sahabat pun rasa seronok. So bila rasa seronok, mereka end up melakukan persiapan untuk melaksanakan umrah. Kan? Untuk melaksanakan umrah. Cuma ceritanya tentang mimpi ni, ni antara perkara yang para sahabat tidak clear, para sahabat tidak jelas. Mereka, sebab tu Umar Al-Khattab, nanti kita pergi sikit, Umar Al-Khattab dia sampai tahap dia mempertikai, mempersoal. Nanti kalau rakan-rakan, sahabat-sahabat semuanya, kalau baca sampai kepada cerita Hudaibiyah, kita semua akan, kalau kita letak diri kita kat tempat Nabi, kita akan, tak tahulah, mungkin keadaan kita akan sangat sedih. Sebab Nabi ada siapa lagi kalau bukan para sahabat untuk bersama-sama dengan Nabi, kan? Tiba-tiba para sahabat mempertikai dan mempersoal Nabi. Begitu. So, ya, kita berbalik kejap kepada cerita mimpi. So, ini antara perkara yang para sahabat tidak faham. Tetapi Nabi SAW faham. Yang mana dia ada kemiripan dengan cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS pun dapat mimpi. Dapat mimpi menyembelih anaknya. Tetapi ceritanya mimpi Nabi Ibrahim AS, dia tak sampai memang nampak Nabi Ibrahim nampak leher terputus. Tetapi Nabi Ibrahim AS sekadar melihat dalam mimpinya pisau dekat sampai leher. Lepas tu kemudian Nabi Ibrahim tersedar. Maksudnya adalah dalam mimpi tersebut tak berlakunya satu kita sebut sebagai korban. Tapi Allah sekadar memperlihatkan Nabi Ibrahim AS sampai tahap pisau dekat leher. Begitu juga cerita dengan Nabi SAW. Nabi nampak mimpi tersebut, tapi Nabi tak nampak bila. Jadi satu sisi, mimpi tu jadi satu bentuk, kita sebut sebagai apa ya? Sebagai satu ilham lah kepada para Nabi. Tapi daripada satu sisi, rupa-rupanya mimpi tersebut nak menguji Nabi Ibrahim dan juga Nabi SAW dan juga para sahabat tentang perkara-perkara yang berkait dengan expectation. Kan kadang-kadang bila kita expect too much, kita nak benda tu berlaku dengan segera. Rupa-rupanya nak menuju kepada situ ada proses ni yang kita perlu go through. Kan? Kadang-kadang bila kita expect too much, kita terlupa untuk go through the process slowly. Kan? Rupa-rupanya nak jadi juara ni ada banyak proses kesakitan yang kadang-kadang tak diperlihatkan. Tapi
dia akan diperlihatkan bila mana kita nak pergi ke sana. Begitu. Contoh macam kita nak balik Terengganu kan, kita dapat mimpi nak balik kampung Terengganu. Contoh macam kampung saya kat Terengganu kan. So nampak macam seronok, tapi rupa-rupanya saya tak nampak dalam mimpi tu perjalanan-perjalanan jam. Jalan jam lah, kemudian jalan yang jauh, jalan yang yelah, kalau LPT ni jalan dia cabar sikit lah kan. So itu cerita tentang mimpi lah. Saya cerita sedikit tentang antara perkara yang kita belajar daripada daripada mimpi tadi adalah bukan tak boleh expect, no, but urus expectation dengan baik. Maksudnya adalah bila kita expect this, kita kena expect juga ada proses-proses yang mencabar untuk kita sampai ke situ. Gitu, baik. Kemudian Nabi SAW pun bila dah siap, Nabi SAW pun bergerak dengan para sahabat. Pendek cerita sampai ke satu tempat namanya di Celahan Al-Murar, yang mana dekat situ tiba-tiba unta milik Nabi SAW, iaitu Al-Qaswa, tiba-tiba berhenti tak nak bergerak kan, Maka para sahabat semuanya menjerit-jerit, kata Al-Qaswa tak nak bergerak, Al-Qaswa degil. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi SAW sebut Al-Qaswa ni dia tak degil. Al-Qaswa ni sifatnya, nature ni bukanlah melawan, tetapi ada sesuatu yang menghalang Al-Qaswa ni untuk bergerak, sebagaimana gajah-gajah milik Abraha ditahan untuk bergerak. Begitu, ada satu kuasa yang menghalang untuk bergerak. Maka berhentilah sekejap para sahabat dengan Nabi SAW dekat kawasan tadi tu. Mereka berhenti, mereka berehat, sebelum akhirnya Nabi SAW pun kemudiannya ada Nabi SAW dengan caranya yang tersendiri kemudian menyebabkan Al-Qaswa itu kembali bergerak. So kemudian Al-Qaswa itu pun bergerak sampailah, sebelum tu saya terlupa. Ada satu perkara berlaku masa berhenti dekat Celahan Al-Murar tadi. Murar ni satu kawasan tau, dia macam sebab dalam perjalanan Nabi SAW nak pergi Mekah, orang Quraisy dah tahu dah Nabi nak pergi Mekah. So mereka nak halang Nabi SAW dengan para sahabat sampai ke Mekah. Walaupun mereka bukan pergi dengan tujuan untuk berperang, tapi mereka tak nak bagi Nabi SAW dengan para sahabat sampai untuk melaksanakan tujuan mereka. Maka antaranya dia hantar Khalid Al-Walid, di mana Khalid Al-Walid telah dihantar untuk menyekat. So bila Khalid Al-Walid melihat para sahabat sedang berehat, maka mereka plan nak serang para sahabat ketika mana mereka menggunakan solat zuhur. Tapi cerita ni tak jadi, dan kemudian mereka tunggu untuk menyerang hendak masa solat asar, yang kemudiannya turunlah perintah solat al-khawf, iaitulah solat dalam peperangan. Maksudnya adalah macam mana nak cerita kaifiatnya, tapi cerita ni itulah bermulanya perintah turunnya satu yang disebut sebagai pensyariatan solat al-khawf. Solat al-khawf ni berbezalah daripada solat kita yang biasa kan. Yang mana solat ni solat yang mana kalaulah dikatakan tiba-tiba diserang, maka mereka boleh bergerak. Itulah. Allah tercabut pula saya punya stand. Minta maaf. Stand ni pun dah dhaif dah. Minta maaf. Patutlah dengar bunyi pelik tadi kan. Sekejap saya adjust balik. Astagfirullahaladzim. Cuma ni banyak sikit dia punya dugaan. Sekejap saya adjust sikit. Astagfirullah. Okey, baik. Tiba-tiba macam berlaku gempa bumi kan. Kat mana tadi saya? Kemudian turunlah perintah solat khawf. Yang mana lepas turun perintah solat al-khawf tadi, maka Khalid Al-Walid pun tak jadi nak serang. Sebab apa? Sebab mereka Khalid Al-Walid ni dia panglima tentera yang bijak. Dia rasa kita ni kalau orang dah bersedia, kita memang tak boleh serang orang. So kita kena serang mereka dalam keadaan mereka tak bersedia. Tetapi bila mana para sahabat dan Nabi SAW mereka melaksanakan solat khawf dalam keadaan begitu, maka Khalid Al-Walid tak diserang. So pendek cerita, maka mereka pun teruskan perjalanan sampailah kepada satu tempat namanya dekat hujung Hudaibiyah. Maka bila sampai kat hujung Hudaibiyah tu, maka mereka mendapati ada satu telaga. Ada satu telaga tu yang dah hampir kering kan? Kalau nak minum tak cukup kan, dalam melalui perjalanan panjang. Sebab Nabi tak ikut jalan biasa, Nabi ikut jalan yang agak berliku sebab nak elakkan pertumpahan darah. Maka bila sampai kat Hudaibiyah tu nak minum air, tapi air tak ada kan. Maka di sinilah antara kita sebut sebagai mujizat Nabi diperlihatkan. Iaitulah diambil panah dan kemudian diletakkan dekat dalam telaga tu, dan kemudian menghasilkan air yang bukan sekadar cukup, malah menyebabkan para sahabat dan tentera Islam pada ketika umat Islam pada ketika itu mereka dapat minum sehinggalah puas.
Maka kemudian bila sampai ke Hudaybiyah tu tak sempat atur perjalanan, tiba-tiba Quraisy menghantar perutusan. Menghantar perutusan untuk apa? Menghantar perutusan untuk negotiate. Maka bila nak negotiate, maka Nabi SAW pada ketika itu pada asalnya nak menghantar Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar menjadi duta untuk berbincang dekat dalam kota Mekah. Tapi Umar dan Abu Bakar ni mereka memilih untuk kata lebih baik menghantar Uthman. Kerana Uthman bin Affan ni satu, dia santun. Yang kedua, dia dalam masyarakat dia masih lagi diterima berbanding Abu Bakar dengan Umar. Sebab Uthman bin Affan semasa mereka masa umat Islam kat Mekah, Uthman bin Affan banyak pergi berdagang. Dan Uthman bin Affan sendiri pun menjadi bahagian daripada hijrah ke Habsyah, kan. Jadinya dia tak banyak berinteraksi dengan apa yang kita sebut sebagai orang Quraisy ketika di kota Mekah. Jadi begitu. Maka dihantarlah Uthman, tunggu. Akhirnya tersebar berita yang Uthman bin Affan ni dibunuh. So bila dibunuh, maka terus umat Islam mereka bincang-bincang dan akhirnya mereka melakukan apa yang disebut sebagai Bai'atul Ridwan. Iaitulah satu bai'at, satu kita sebut sebagai apa ya? Satu sepakat yang dicapai yang mana mereka tidak akan kembali, mereka akan menuntut bela atas kematian Uthman bin Affan. Dan peristiwa Bai'atul Ridwan ini berlaku kat mana? Berlaku kat bawah pokok. So akhirnya bila Quraisy dengar dapat khabar berita tentang tentera Islam, tentang umat Islam nak pergi serang mereka, maka mereka jadi takut. Walaupun umat Islam pada ketika itu tak bawa senjata sangat pun, tak bawa perlengkapan perang pun, tapi mereka takut. Allah jentikkan dalam diri mereka perasaan takut. Maka akhirnya mereka pun terus menghantar salah seorang, mereka menghantar Allahumma salli alaihi wasallam utusan, wakil utusan namanya Suhail. So akhirnya nego, maka capailah sepakat yang di sisi umat Islam pada ketika itu berat sebelah, kan. Tapi sebenarnya berat sebelah umat Islam tak kisah sangat. Umat Islam pada ketika itu berat sebelah bukan mereka tak kisah, mereka kisah. Tapi bukan itulah yang menyebabkan mereka jadi panas. Tapi yang menyebabkan mereka panas hati adalah kerana penghinaan terhadap Nabi SAW yang berlaku ketika mana perjanjian tersebut dimeterai. Apakah bentuk penghinaan pada ketika itu? Iaitulah saya cerita dengan bahasa saya. Iaitulah ketika mana nak sign perjanjian tu, maka tertulis, contoh macam kan bila kita ada perjanjian, atau macam daripada side kita tanda tangan kan, daripada side ni tanda tangan kan. Maka pada side kita tu, pada side ialah tentera Islam kan, kita lah kan, umat Islam. Pada side umat Islam tu tertulis Muhammad Rasulullah. Maka pada ketika itu Suhail kata, tak nak. Kami tak nak sign kalau tertulis Muhammad Rasulullah. Tapi sebelum tu pun Bismillahirrahmanirrahim pun diminta dipadamkan. Kan, Bismillahirrahmanirrahim pun diminta dipadamkan. Sebab orang Quraisy ni, kafir Quraisy pada ketika itu, mereka sangat skeptikal dengan kalimah Ar-Rahman. Kan, mereka dengar je kalimah Ar-Rahman, mereka tak boleh, panas telinga. Adalah ceritanya, perbahasannya. Maka berbalik kepada cerita penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Suhail pada ketika itu dia kata, kami takkan sign walaupun kita dah setuju dengan inti dan isinya, kami takkan sign kalau tertulis Muhammad Rasulullah. Kena tukar Muhammad bin Abdullah. Umar dengar tu, Umar kata apa? Kurang ajar. Ni bahasa saya kan ni. Ni bahasa saya supaya kita dapat faham, dapat lihat dengan lebih. Yalah, sebab kadang-kadang kenapa bila kita baca sirah, saya lihat kenapa kita baca sirah, kita baca sejarah, kadang-kadang kita tak sampai nak menjiwai. Sebab kita baca dengan bahasa bangsa tu kadang-kadang untuk kita sampai kepada tahap penghayatan, kita kena baca dengan bahasa kita. Sebab tu dalam baca sirah, dalam baca sejarah, saya bukan nak kata kita mana-mana, tidak. Tapi kita perlu ada kemampuan, kita mengolah dalam keadaan sampai dia punya inti, bukan sekadar inti, tetapi kita sebut sebagai dia punya ialah kalau dalam sesuatu perkara tu, dia bukan sekadar inti tau, dia ada dia punya essence dalam tu, dalam kepada inti. So berbalik pada tadi, bila Umar dia dengar benda tu, Umar nak mengamuk tu. Umar kata, kurang ajar, bagi pancung dia ni kan. Umar kalau dia marah, dia memang nak pancung je. Maka pada ketika itu Nabi SAW kata apa? Tak apa. Dia bahasa saya juga. Nabi kata tak apa. Maka Nabi SAW pun perintahkan Ali bin Abi Talib pada ketika itu yang berada di sisi Nabi
untuk padam dan tukar. Maka Ali bin Abi Talib dia tak sanggup. Dia kata aku tak sanggup untuk buat, wahai Rasulullah. Maka Nabi pun Nabi SAW pun tanya, okey tak apa kalau tak sanggup nak buat, tunjuk kepadaku dekat mana kalimah Muhammad Rasulullah. Maka Ali pun tunjuk. Dan bila Ali tunjuk, maka Nabi pun padam. Kemudian Nabi sendiri minta Ali untuk tulis yang baru. Untuk tulis yang baru Muhammad bin Abdullah. Maka bila dah tulis tukar Muhammad bin Abdullah, maka kedua-dua pihak pun sign. Nabi sign dan mereka ni sign. Maka antara perkara yang kita belajar, baru Hudaibiyah ni tak sampai lagi cerita lain ni. Antara perkara yang kita belajar adalah, kalaulah kita merasakan siri-siri penghinaan kepada Nabi SAW adalah perkara yang baru, hakikatnya tidak. Hakikatnya siri penghinaan kepada Nabi SAW adalah perkara yang sudah lama berlaku. Even masa Nabi hidup pun, siri penghinaan kepada Nabi pun tetap berlaku. Dan ini antara siri penghinaan kepada Nabi SAW. Dan apa yang Nabi ajar kepada kita, itulah betul. Bila mana Nabi kita dihina, bila Rasulullah dihina, kita perlu bangkit, kita perlu lakukan sesuatu. Tapi Nabi ajar kita supaya jangan biarkan dirimu tenggelam dalam emosi. Kalaulah kamu nak bangkit melakukan sesuatu, biarlah melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan keburukan kepada agama. Janganlah kita ni, contoh macam dihina, kita pun bala mencarut, maki-maki. So bukankah itu memperlihatkan, memburukkan identiti agama kita? Maka antara perkara yang Nabi SAW ajar kepada kita, yang kita dapat ambil pedoman dan aktibar. Maka kemudian bila dah sign, maka pendek cerita, maka saya nak cuba pendekkan cerita Hudaibiyah ni. Sebenarnya saya tak seronok sebenarnya bila dia pendekkan cerita Hudaibiyah. Tapi tak apalah, bagi tak banyak masa. Baik, kemudian bila dia pendekkan, maka para umat Islam pada ketika itu, para sahabat itu macam merajuk lah. Bahasa mudahnya macam merajuk. Sebab Yalah macam merajuk lah, kadang perjalanan jauh. Lepas tu kemudian macam pujuk-pujuk untuk pergi. Macam bukan pujuk lah, macam mengajak untuk pergi. Tiba-tiba bila macam ada halangan, terus menyerahkan lah. Macam seolah-olah macam mudahnya ada gangguan, terus berputus asa. Ya, macam tu dah lebih kurang. Ada para sahabat ramai yang macam mereka tak nak bercakap dengan Nabi. Nabi bagi arahan, mereka tak buat tak tahu. Yang mana kemudian Nabi mengadu kepada isterinya, saya tak ingat apa namanya, Allahumma salli ala Muhammad, Ummu Hani tak silap saya, isteri Nabi pada ketika itu. Ummu Hani ke? Saya tak ingat lah, kalau saya salah boleh betulkan. Nabi mengadukan, kemudian isteri Nabi, seorang isteri Nabi ni, kemudian dia kata apa? Buat dulu, biar kamu buat dulu, jangan bercakap dengan sesiapa. Buat, nanti kemudian semua ikut. Dan semua pun ikut lah. Lepas Nabi dah start buat, Nabi cukur, Nabi menyembelih, kemudian yang lain semua melihat Nabi melakukannya. Semua suasana pada ketika itu sangat sayu. Sebab Nabi buat seorang-seorang, orang lain semua tak buat. Maka semua bersalah. Dalam keadaan sayu, lepas tu semua pun buat. Kemudian dah perjalanan balik, kemudian lepas dah selesai semua pun balik. So dalam perjalanan balik, sebenarnya dalam tempoh lepas pada signs agreement tu, Umar Al-Khattab dia banyak mempersoalkan Nabi kan. Umar Al-Khattab kata apa? Kenapa kita kena jadi pihak yang kalah? Bukankah kita di pihak yang menang? Kemudian ada satu perkataan yang, kalaulah kita ke tempat Rasulullah kan, barangkali kita akan sangat terguris. Yang mana Umar kata apa? Umar kata, bukankah kau Rasulullah? Sampai tahap begitu Umar tak dapat nak menahan dia punya rasa terkilan kan. Dan dia sebab Umar nak bagi tahu kita tengah kuat ni, kita ada kekuatan ni, kenapa kita nak kena menyerah, kena tunduk pada mereka kan. Maka ini antara perkataan yang diungkapkan oleh Umar dan juga respon-respon, yang mana kemudiannya dalam perjalanan, tiba-tiba masa dalam perjalanan turunlah wahyu daripada suratul Fatah, ayat pertama dan ayat kedua. Dan bila turun wahyu pertama daripada surah Fatah ni, Nabi SAW terus sampaikan kepada Umar, dan terus umat Islam pada ketika itu semuanya bertukar riak wajah jadi gembira. So itu cerita Hudaibiyah lah. Kemudian lepas cerita Hudaibiyah, apa yang berlaku, kesan daripada itu adalah Nabi SAW pun terus susun strategi. Dan antara perkara yang dilakukan adalah menghantar surat kepada empire besar, hantar kepada Romawi, hantar kepada Parsi, hantar kepada Mesir, hantar kepada Iraq, hantar kepada hampir seluruh kawasan yang berkaitan di sekitar Madinah pada ketika itu. Dan antara yang dihantar juga adalah kepada Raja Najasyi. So bila dihantar antaranya kepada Raja Mesir, saya lupa bila mana Nabi SAW menghantar kepada Raja Mesir, iaitu namanya Al-Muqawqis.
Tapi Al-Muqawqis ni dia tak bagi respon yang baik. Maksudnya dia tak perlu Islam. Dia kata dia nak stick dengan agamanya, tapi dia menghantarkan hadiah. Iaitulah antara hadiah yang dia hantarkan adalah dia menghantar seorang hamba namanya Maryam Al-Qibtiyah. Yang mana Maryam Al-Qibtiyah ni akhirnya menjadi isteri Nabi SAW dan melahirkan seorang zuriat namanya Ibrahim. Tapi pendek ceritanya, Ibrahim ni umur tak panjang, umur 3 tahun kemudiannya meninggal. So lepas daripada menghantar surat kepada wakil-wakil, delegasi-delegasi, kemudiannya berlakunya perang Khaybar. Yang mana perang Khaybar ni nak menghapuskan konspirasi Yahudi. Dia buat konspirasi kan, sebab Yahudi ni walaupun dah kena halau pada Madinah, mereka ada plan satu kita sebut